Assalamualaikum semua. Salam cikgu. Salam je. Kita hari tu bincang habis dah kan? Chapter 7. Betul kah? Ke belakang belum? Belum. Madam suruh buat objektif. Suruh buat? Suruh buat apa? Soalan objektif. Soal objektif. Yang nombor 4, 5, 6 tu dah ke? 7.3. 7.3. Baru 7.1 Madam. Baru 7.1 Oh, objektif. oh okey. Oh, rekod ni 7. Tidak. 7.1. Buatlah objektif tu. Buat tapi ada yang saya tak tahu macam mana boleh letak depan. Yang lain? Sama. Ada soalan yang tak tahu Madam. Ada yang tak tahu. Yang mana? Kalau saya nombor 1, 3, 5, 6. Yang lain? Ada tambahan? 10. 10. Ha. Orang lain? Hello everyone. Tak ada. Semua diwakilkan oleh Adib. Ya. Okay. Kita tengok. Objektif. Satu. Which of the following compounds are found only covalent bonds? Jawapan dia A lah. Kenapa A? Sebab kita ada covalent dengan ionic kan. Ya. Covalent, satu lagi ionic. Ionic ni between metal dengan non-metal lah. Yang ni non-metal. Ini non-metal. Covalent bond lah. Yang ni ada metal, non-metal. Metal, non-metal. Tapi dia jadi kompleks ion lah ni. Yang ini pun sama juga. Yang ni walaupun non-metal, tapi kita tak ada NH4. Kita ada NH3. Kalau NH4 ni, dia jadi NH4+. NH4+ dengan Cl-, dia akan jadi ionic. Dia sebenarnya structure dia macam ni. NH4+, Cl-. So dalam ni ada covalent. Between ini ada ionic. Dalam ni semua covalent. Dia nak yang only covalent kan? Ya. Okay, lepas tu nombor apa tadi? 3. 3. Saya confused tadi. One of the following is not the exceptional to octet rule. BF3 ni incomplete octet. incomplete octet, betul? Yang bebal tu kan? Ha. SnCl2 Sn apa? Grup berapa? Group Grup 14. Grup 14. So Sn 4, Cl 7, darab 2, 14, 4, 18. Sn, Cl, tolak 4, 14.
Tolak 12 bagi 2. Tak oktet. Tiga kali 14, 14, 12, 2. Dia boleh macam ni, dia juga boleh macam ni. Kalau kita tengok sampai oktet, memang kalau kita, selalunya kita buat sampai oktet kan, Ha. kita akan dapat macam ni lah. Ha. Tapi SN ni, dia elemen dekat period 5. Elemen period 3 sampai elemen period 7, dia boleh expanded octet, expanded valence shell, sebab dia ada shell dia lebih daripada 2 kan. Dekat 2 ada 2p6 kan, sampai 2p6. Nanti awak belajar, bila awak belajar hybrid awak tahu lah. Cikgu nak tunjuk pun nanti pening tak. Dia sebenarnya macam ni. Bila atom tu dia nak jadi nak membentuk covalent bond, dia kena overlap kan elektron dia. Tak bersihat lah ini. Tengok contoh. Contoh N kan. NH3 contoh. N period 5 dia punya proton number 7. N 1s2, 2s2, 2p3. Hydrogen 1s1. Kalau cikgu ambil ni, buat dia dalam bentuk orbital diagram untuk valence elektron dia, kita ada 2s 2p, 2s2 2p3. Kalau dia nak buat overlap dengan 3 hidrogen ni, setiap satu hidrogen ada satu valence elektron. So hidrogen ni nanti dia akan overlap situ. Atom ni dia boleh pindahkan elektron dia. Contoh PCl3. PCl3 kita ada P group 15 juga, proton number 15. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p apa? 10 3. Betul tak? Betul. Okay. Kalau dia nak jadi PCl3, dia kena overlap dengan 3Cl. Tak muat dah pula Sekejap. Tukar tempat. Whiteboard. Tak masuk semua pula. Okay, cikgu sambung kat sini. Cikgu nak tunjuk beza N dengan P. Kenapa, apa yang sebenarnya selama ni kita kata incomplete octet lah, expanded valence shell, kenapa boleh di expanded valence shell? Sebelum ni cikgu cuma bagi tahu yang sebab dia punya valence elektron dia ada berapa. Macam ni valence elektron dia ada 3, ada 5. Tu tak nampak sebenarnya. Bila kita cerita pasal hybrid orbital ni orang nampak, tapi dalam syllabus kita tak sampai. Nanti masa SDS nanti baru belajar, tapi cikgu tunjuk jugalah nak bagi clear kan.
Cikgu sambung kat sini. So, P ni, cikgu ambil dia punya valence shell dia. P, valence electron, dia punya orbital diagram dia jadi 3s 3p. Jadi kalau dia nak overlap dengan Cl, ada 3 Cl tu, setiap Cl ni Cl 17 kan. One S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P, 5. 3P5. 1. Jadi Cl ni kan dia covalent bond, dia contribute elektron kan. Jadi Cl nanti dia akan overlap elektron dia dekat sini. 1, 2, 3. Kan 3 Cl kan. Setiap Cl 1. Satu lagi Cl 1. Satu lagi Cl 1. So dapatlah oktet kan. Yang ni pun oktet, yang ni pun oktet. Tapi P ni dia juga duduk dekat period 3. Period 3 ni jangan lupa dia ada lagi satu orbital. Orbital D. Yang dia ada tapi cuma kosong lah kan. Ikut apa kan. Stres aku. Maaf ya. Apa dia? Dia ada lagi orbital 3D yang kosong. Jadi P ni dia boleh buat sampai 5 ikatan. Yang ini pun boleh buat, yang ni pun boleh buat. Sebab dia ada lagi kosong kat sini. Sebenarnya atom ni dia akan pindahkan elektron dia. Takut pening je. Sebenarnya dalam proses untuk covalent bond ni, atom dia akan ada tiga stage. Daripada dia yang asal, dia akan kita kata dia pindah, dia excited, elektron dia excited, dia pergi ke orbital yang lebih tinggi. Lepas tu baru dia overlap, dia hybrid. Dia hybrid baru dia akan membentuk ikatan. So untuk P tadi, dia nak buat 3 ikatan, nak buat 5 ikatan dengan Cl, dia akan pindahkan salah satu elektron daripada 3s ni. Yang ni dia tak kacau dah sebab untuk satu ikatan kena ada satu elektron contribute. PCl contribute satu ikatan, satu elektron, Cl contribute satu elektron, dapatlah satu covalent. So kalau nak buat 5 ikatan dengan Cl, P ni dia kena contribute 5 elektron lah kepada setiap Cl. Jadi macam mana dia nak contribute elektron kalau dia ada satu je single elektron. Dia kena ada lagi 2 single elektron. Jadi dia akan pindahkan satu elektron tadi pergi dekat orbital yang masih kosong. So nanti dia bolehlah masuk Cl yang 5 tadi, dia akan overlap lah dekat setiap satu elektron P tadi. So akhirnya dia akan dapat sampai 2, 4, 6, 8, 10. Jadilah expanded valence shell. Faham tak? Tapi N dia duduk dekat period 2. Period 2 ni kan sampai 2P je. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D. Yang ni juga masukkan. Dan seterusnya dah 4S, bla 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 kan. Yang period 2 ni, dia ada sampai sini je. Dia tak ada empty 2D orbital untuk dia pindahkan S ni. Sebab tu N, dia sampai octet je, dia tak boleh lebih. Kalau dia adalah 2D, dia bolehlah lebih. Buat ikatan macam P tadi, bolehlah lebih dari 8. Tapi elemen dekat period tu ada sampai 2P sahaja.
That's why elemen period 2 hanya boleh octet. Period 3 and above boleh lebih daripada octet, expanded valence shell. Antara dua-dua tu ada pengecualian pada beryllium, boron, aluminium. Yang ni sebab bilangan valence elektron dia memang dah sikit. Ni 3, boron pun 3, helium 2. Jadi memang banyak tu je lah ikatan yang dia boleh buat. 2, 3, 3. Tak boleh lebih. So balik pada soalan nombor 3 tadi. SN ni pun sama juga. Kalau dia nak buat ikatan yang lebih pun boleh. Sebab SN ni pun duduk dekat period 5. Jadi dia boleh expand daripada octet. BE tadi yang bebal tu. Beryllium boleh buat 2 ikatan sahaja. So memang dia incomplete lah. Soalan ni dia nak yang exception, yang bukan exception to octet rule. Maknanya yang octet rule lah. Kalau kita tengok N ni lah. N tadi. N element period tu. Okay ke? Faham tak? Okey, Madam. Faham. Okay, kalau okay kita terus kat soalan nombor 5. Ya. Dia bagi electronic configuration S dengan R. When S and R combine to form a compound, determine the most possible formula of this compound and type of bonding between them. Type of bonding ni mesti nak tanya covalent atau ionic. So kita tengok kat sini. S, valence electron dia di sini, valence shell. R yang ini. So ni S block. Yang ni P block. Yang ni yang ni metal lah. Yang ni metal. Metal dengan non-metal jadi ionic. Jadi metal, ionic compound kita, sebab dia bukan nak tengok punya Lewis structure, dia nak formula je. Jadi S, untuk achieve octet dia kena buang 2 elektron. S2 plus lah. R pula untuk octet dia kena terima lagi 1 elektron. Dan 6, 7, 8. 1 elektron lagi jadi R minus. Darab silang je lah. Jadi SR2. Type of bonding non-metal ionic. Jawapan dia D. Nombor 6. Dia bagi Lewis structure. Kita nak kena kira formal charge. Formal charge untuk setiap atom lah. Dia minta tu sulfur, chlorine, oxygen. Ingat lagi tak formula nak kira formal charge? Cikgu dah ajar sikit kan itu? Dah. Valence elektron tolak lone pair elektron Tolak bonding. tolak bonding pair. Contoh, chlorine, valence elektron dia 7. Lone pair elektron 2, 4, 6. Bonding pair 1. Total kosong lah. Sini kita label kosong. S 6 tolak 2 tolak 4 kan? Kosong juga. Label kosong. Cl sebelah sini kalau nak senang tengok je sama. Maksud sama tu bonding, bilangan bonding dia sama. Atom sama kan? Cl. Bonding dia sama, lone pair dia sama bilangan, mesti dia punya formal charge sama.
Tapi kalau nampak CN dia ada double bond, tak ada, kena kira lah. Tak payahlah, kalau dah sama tak payahlah nak kira lagi kan, buang masa. Salin je lah kopi. Okay, O, 6, tolak 4, tolak 2, kosong. So, formal charge-nya semua kosong. Okay, nombor 10. 10. Compound yang ada pi bond. Okay, semua single bond. Single bond ni contohnya CH4. Kalau double bond tu, ni contoh double bond. 18. Kalau triple bond, macam ni lah contoh. Ataupun ni ada single, ada triple. Okay, semua single bond, dia adalah sigma bond. Kalau pi, double bond, satu sigma, satu lagi pi. Tak kisahlah mana-mana kan. Mungkin yang atas ni pi, bawah ni sigma pun tak apa. Kita label mana-mana pun tak apa. Tapi satu sigma, satu pi. Triple bond ada satu sigma, dua pi. So dia nak compound yang ada pi bond dalam dia. Kena buat list structure lah baru nampak. Contoh CH2F2. Carbon 4, H 2, F 7. Darab 2. 14 tambah 6, 20. CH FF tolak 8 bagi 12. Letak dekat terminal. Tolak 12 habis. Octet, semua octet. H duplet. So ni structure dia. Jadi dalam CH2F2 hanya ada single bond. Single bond tadi semua sigma. Tak ada pi. So yang ni bukan jawapan lah. Tengok C2H2. C2H2 macam tu. Carbon 4 darab 2, 8. Hidrogen 2, 10. 10 tolak 2, 4, 6. Baki 4. 4 hidrogen memang tak dapat lah. Terminal atom hidrogen tak dapat elektron. So 4 ni akan diberi pada carbon. Mana-mana carbon lah. Lepas tu kita tengok octet. Duplet, octet. Tak octet. Duplet. So kat sini problem dia. Dia tak octet lagi. Kita ambil 2 kat sini. Jadi double bond. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. Tak octet juga lagi. Kita ambil lagi 2. Jadi satu lagi bond. Barulah octet. Tu 2 carbon. So kita tengok. Kita ada triple bond kan. Triple bond tadi. 1 sigma. 2 lagi pi. Cik sangat ruang. So adalah pi bond. Okay. HCN pun sama. HCN kalau kita buat structure kita dapat macam ni structure dia. Ada sigma, ada pi, pi. So dalam compound ni ada pi bond. Jadi ni jawapan dia juga. Jawapan dia 2 dan 3. Cikgu laju sangat tak? Tak. Okey je. Okay. Nombor 7.2. Buat tak? Lupa lah nak bagi tempat nak suruh tampal jawapan kan. Cikgu nak explain Nombor 4. nombor 4. Yang lain boleh buat lah.
Nombor 2 tu boleh buat. Nombor 2 tu saya lukis je. Ha. Dapat sama jawapan linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal, bipyramidal. Hafal ni tau, nama ni hafal. Ikut shape macam ni, tengok dia punya general formula. Central atom A, terminal AX atom H, AX2. Kalau AX2 linear. Tapi nak lukis, kalau nak lukis, kita lukis yang guna atom betul dia lah. Yang ni formula je. Tapi tak apa, soalan awak dapat dalam objektif nanti. Chapter 7 kan. Yang BF3 ni AX3. AX3, trigonal planar. Yang ni pun AX3 juga. Trigonal planar. AX4, tetrahedral. AX5, trigonal bipyramidal. AX6, octahedral. Yang ni yang basic shape lah. Yang tak ada lone pair dekat tengah. Yang ni walaupun double bond masih lagi AX2. Yang ni pun sama juga. Walaupun ada double bond, triple bond, ada 4 bond kat sini. Tapi masih juga AX3. Trigonal planar lah. Nombor 3 ni dia nak bentuk Lewis structure. Apa nama apa? lukis Lewis structure. Lepas tu state molecular geometry, predict bond angle. Yang ni pun tak ada masalah kot kan. Sama macam tadi lah. Sama macam nombor 2. Cuba Bond dia angle. ayah. Bond angle ni hafal lah. Jangan salah tulis pula. Itu nombor 4 lah. Sebab dia suruh describe. Sebab? Dia kita describe saya dah blur. Sebab apa dia? Dia kata draw and describe the geometry. Describe. Dia kata describe saya tu. So benda juga macam nak kena buat essay pula. Nak kena buat essay. Describe tu dia macam ni lah. Kita start dengan buat Lewis structure. Nak buat Lewis structure kan ada dia punya calculation value electron tu. Buat macam yang assignment tu. Lepas tu ada dia punya electron domain dia. Arrangement dia tetrahedral ke linear ke apa kan. Shape dia. Lepas tu molecular geometry dia. Lepas tu berapa bonding pair, berapa lone pair. Macam ni ada 4 bonding pair. Yang ni ada 2 bonding pair. Yang ni ada 6 bonding pair. Repulsion tu lah. Mana ada bonding pair, lone pair? Tak ada. Lone pair. Semua bonding pair ni. Bonding pair dia kalau ada dekat central atom tu, kalau ada lone pair, contoh yang NH3. NH3. Awak belajar ke yang selain daripada basic shape tu yang ada lone pair? Ada, tengok dalam video ni semua ada. Ada kan? Ada. Macam ni dia ada bonding pair repulsion. Antara bonding dengan bonding ni bonding pair repulsion. Antara lone pair dengan bonding pair pun ada repulsion juga. Sebab sama-sama elektron. Yang ni pun elektron, yang ni pun elektron. Tapi lone pair elektron ni dia lebih tinggi density dia sebab dia tak digunakan dalam ikatan. Macam free kan. Jadi tolakan dia lagi kuat. Tolakan dia lagi kuat daripada bonding pair. So dalam ni ada 3 bonding pair repulsion, 1 lone pair repulsion. Lone pair 3 BP, 1 LP. Jadi dia punya repulsion dia bonding pair, lone pair. Bonding pair. Mana dia pun senang. Bonding pair repulsion. Satu lagi dia ada lone pair, bonding pair repulsion. Yang ni lagi kuat daripada yang ini. So dia akan tolak H ni ke bawah sikit. Yang ni dia akan tolak. Tu dapatlah bentuk dia
trigonal pyramidal. Plana. Trigonal pyramidal. Hmm. Trigonal planar kalau macam ni. Oh, apa ni? Trigonal planar ni. Ni 3 juga tapi ada bawah sebab ada lone pair. Lone pair tu dia akan tolak H tu jadilah bentuk trigonal pyramidal. Tapi dalam yang soalan yang dibagi ni semuanya tak ada lone pair ni. Jadi semua pun bonding pair repulsion. Okay, nombor 7.3. Predict polarity. Boleh faham tak? Macam nak tahu polar tak polar. Tengok atom tu mesti atom antara dalam bonding tu, dia bonding antara atom apa dengan atom apa. Atom-atom tu ada beza elektronegativity tak? Kalau ada, siapa lagi elektronegatif? Arrow tu akan tunjuk kepada atom yang lebih elektronegatif. Contoh HCl ni. H dengan Cl, Cl duduk dekat group 17. O duduk dekat group 1. Mestilah ada beza elektronegativity. Jadi, Cl lebih elektronegatif daripada H. Jadi, bond dipole kita tunjuk dari H kepada Cl. Rupa bond dipole tu macam tu. Dia memang ada tanda ni sebenarnya tanda plus. Nak tunjukkan H ni, dia lebih positif daripada Cl. Dia ada tanda negatif. Jadi, yang ni dia tarik macam tu. Tu yang ada pangkal, bukan pangkal, cross, macam cross tu. Okay, lepas tu, kalau dia nak cancel each other untuk jadi non-polar, bond dipole tadi, dia mesti ada satu lagi yang pergi ke sini dengan nilai yang sama. Maksudnya kat sini mesti ada Cl juga. Baru dia akan cancel each other. Tapi untuk HCl, tak ada. Sebab HCl saja kan. Jadi dia pergi kepada Cl, tak ada yang cancel dia ke belakang. Sebab tu dia di polar. Macam CO ni, CO2. C dengan O, C dengan O. Mestilah dia punya beza electronegativity dia sama. Dan electronegativity tu O lagi tinggi daripada carbon. Jadi bond dipole tunjuk kepada O. And then yang ni pun tunjuk kepada O. Dengan nilai yang sama, dia akan jadi kosong lah. Satu katalah yang ni positif 3. Yang ni negatif 3. Total dia kosong lah. Tu yang mu sama dengan kosong. Jadi non-polar. Kosong non-polar. Bukan kosong, polar. Kalau dia tak cancel each other, dia akan jadi bukan kosong. Kalau dia ion? Kalau dia ion memang polar lah. Oh, ion memang polar? Ion memang polar. Sebab dia memang ada charge kan. Nombor apa tadi? So yang ni pun sama lah. Contoh BeH2. Ni dia structure dia. Step dia dia structure, lepas tu buat yang formula AX berapa, AXE berapa tu, dapatlah dia punya molecular geometry dia. Molecular geometry tu yang akan menentukan polarity. Daripada Lewis structure, kita tak nampak polarity dia sebab Lewis structure selalu kita hentam dia lukis kan. Macam contohnya BF3, selalu kita lukis mesti jadi B, F, F,
F. Ni bukan dalam shape yang sebenar. Jadi kita tak boleh nak kata ni cancel each other ke apa ke. Dalam molecular geometry dia baru betul. Kenapa? Satu lagi nak senang kan nak tengok. Kalau tengok dia punya shape tu yang tak ada E. Dia kalau macam NH3 ni, dia punya formula dia jadi AX3E. Betul tak? Kalau apa lagi? XEF4. XEF4 macam ni. XEF. Yang ni jadi AX4E2. Dia ada E. E ni apa dia? E ni lone pair pada central atom. Kalau yang ada E ni kita kena tengok balik lah dia punya molecular geometry cancel each other ke tak. Kalau yang tak ada E tu AX2, AX3, AX3 dengan syarat X dia semua atom yang sama. Kalau macam ni tak sama. Yang ni sama. Kalau atom terminal dia semua sama dan dia adalah basic shape yang tak ada E, mesti dia akan jadi non-polar. Dulu soalan ni keluar dalam bahagian structure. Jadi kena ada step-step ni semua lah untuk markah. Tapi awak punya soalan nanti dalam objektif. Mungkin tanya mu berapa, bond angle berapa, macam tu lah soalan dia. Tapi jawapan pun ada kat situ kan. Tak payah nak buat ayat. Ya, kalau macam ni tadi jadi polar. Sebab apa dia polar? Sebab antara B dengan F, electronegativity F lebih tinggi. Jadi bond dipole ke sini. Dia kan? Resultant dia kat sini. B kepada Cl pun kepada Cl. Tapi electronegativity different antara B dengan Cl tak sebanyak antara B dengan F. B dengan F ni lagi tinggi. Katalah cikgu bagi nilai ni 4. Ni 4. Ni 3. Faham tak? Faham. Kenapa cikgu bagi 4 ni? Cikgu nak tunjukkan dia punya beza tu. F kan dia paling elektronegatif daripada yang lain-lain. Walaupun Cl dengan B, Cl lagi elektronegatif macam B dengan F, tapi beza elektronegativity antara B dengan F mestilah lagi banyak sebab F tu paling elektronegatif. Yang ni beza dia sikit. So cikgu nak bagi nampak sikit, cikgu letak nilai lah. Nilai ni taklah betul, tak semestinya betul. Kebetulan betul sebab Pauling scale kata memang F ni 4 lah, dia punya 4.0. Dia punya electronegativity dia. Okay, kata cikgu bagi value dia 4 yang ni kurang sikit. Bagi 3. Jadi resultant ke bawah ni untuk 2F ni sama dengan 4. Sebab daya kan, force dengan resultant force. Kalau yang ni sama, satu, yang ni pun 1. Fizik. Yang ni 4 lah. Tapi tadi cikgu bagi 3 nilai nak tunjukkan yang tu rendah sikit daripada F. Jadi 4 dengan 3 walaupun arah bertentangan tapi mestilah ada baki. Katalah ni negatif, ni positif kat atas. Jadi tambah dua-dua ni akan ada baki. Betul tak? Akan ada baki. 4 dengan 3 mesti ada baki. 4 tolak 3. Ada baki. Ada baki. Dia kalau sama baru tak ada baki. Satu ke atas, satu ke bawah, kita ambil lah ke atas tu positif, bawah tu negatif. Kalau ke atas ni negatif, positif 4, bawah negatif 4, total dia jadi kosong. Sekarang ni ke bawah negatif 4, bawah atas positif 3. Kalau tambah, akan ada baki lah negatif 1. Bukan kosong. Dia akan jadi polar. Takut kau pening. Pening tak? Pening sikit-sikit. Tak pening sangat. Masih sikit je. Nak senang ingat tu lah yang basic shape, terminal atom semua sama, non-polar. Kalau basic shape, terminal atom dia ada yang tak sama, macam BF2Cl tadi, dia akan jadi polar. Kalau ada lone pair dekat central atom, kena tengok balik.
Ada yang polar, dia tak polar. Macam yang ni, dia akan jadi non-polar. Yang ini polar. Sebab dia bergantung pada cancel each other tadi. Kalau nak cikgu detailkan, cikgu boleh detailkan lagi. Untuk yang ni kenapa dia non-polar, kenapa yang ni polar. Susah sikit tunjuk sebab dia bentuk tu dia lukis. Tak ada model. Macam yang ni, F ni, dia planar. Yang ni dia berdiri. Asal dia bentuk dia, bentuk octahedral, tapi dua ni adalah lone pair. So yang ni. Yang ni resultant ke sini. Yang ni bond dipole resultant sini. Cancel. Yang ni tak ada. Critical cikgu ni. Cikgu ambilkan cepat-cepat lah. Kau tengok jawapan. Yang ni tetrahedral, non-polar, triangle bermula non-polar, octahedral pun non-polar, semua basic shape. CS2 pun non-polar sebab dia linear, atom dia sama, formula AX2 juga, basic shape. Pada force ni dah tengok dah? Belum. Ya. Belum. Tak tengok video lagi? Yang London Force dah lagi. London Force tak? Tengok pun tak faham. Cikgu tak boleh nak teruskan lah, cikgu rasa. Cikgu rasa bersin lagi banyak daripada bercakap dah ni. Tak faham dia. Adam boleh berehat. Sambung hari. Lambat kita nak ambil chapter 7 ni. Sambung je lah. Sabar, saya bagi MC. Saya dah kenal lagi dah satu. Kelas lain, kawan-kawan lain ada yang dah masuk chapter 8 ke? Ada dah. Oh, kita tak masuk lagi. Ada kelas depan ni? Lepas ni ada kelas Math. Oh, okay. Tak apalah, hari Isnin lah cikgu sambung sikit yang Van der Waals force ni. Sebab dah tak faham kan, kena cerita sikit lah dulu. Cikgu akan, hari Isnin tu cikgu akan tunjuk apa dia Van der Waals force, apa dia hydrogen bond. Untuk Van der Waals force ni ada dua jenis. Setiap jenis tu daripada mana dia datang. Apa yang jadi atom apa, molekul apa dengan molekul apa yang jadi dipole, yang mana yang jadi London. Okay Okay. Cikgu. Okay. Setakat tu lah untuk hari ni. Okay, Mungkin madam. video juga bagi link kemudian lah. Alright. Okay. Itu je. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, Terima kasih, madam. Sama-sama.